Okey, 3x tambah y sama dengan 11. Ini merupakan persamaan dua kamu. Okey. Okey, jadi kan, bila kita nak menggunakan kaedah pergantian, kamu akan pilih salah satu persamaan ini dan kamu akan jadikan ia sebagai perkara rumus pada pemboleh ubah dalam persamaan tersebut. Contoh kalau saya ambil persamaan yang pertama, okey, saya nak jadikan salah satulah kamu boleh pilih. Saya nak jadikan salah satu pemboleh ubah ini sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni kamu dah belajar semasa di tingkatan 2 bab 3. Di mana perkara rumus ni adalah pemboleh ubah. Dia adalah pemboleh ubah yang kita letakkan di bahagian sebelah kiri dan hanya pemboleh ubah itu sahaja berada di sebelah kiri. Yang lain perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, itu perkara rumus. Okey, jadi kat sini kita katakan cikgu ambil persamaan satu ini dan cikgu pilih X ini sebagai pemboleh ubah ataupun X ni memang dah pemboleh ubah. Cikgu jadikan X ini sebagai perkara rumus. Bagaimana? Okey. So, dari persamaan satu, sebab cikgu pilih daripada persamaan satu. So, dari persamaan satu, okey, cikgu buat dua titik ni. Okey, terus cikgu jadikan X ini sebagai perkara rumus. So, X sama dengan 7 tolak Y. Okey. Cikgu pindahkanlah, kan cikgu cakap tadi. Perkara rumus ni dia berada di sebelah kiri dan hanya dia seorang sahaja. Sekarang cikgu jadikan X ini sebagai pemboleh ubah. Dan cikgu jadikan X ini sebagai perkara rumus. Selain daripada X, mesti pindah ke sebelah kanan. Okey. Dan ini membentuk persamaan yang baru. Persamaan 3 lah. Okey. Cikgu namakan dia sebagai persamaan 3. Okey. Jadi, kita dah ada persamaan 3. Apa yang kamu kena buat seterusnya adalah okey, langkah yang kedua langkah yang kedua, setelah kamu dah pilih pemboleh ubah daripada salah satu persamaan dan kamu jadikan ia pemboleh ubah tersebut sebagai perkara rumus, langkah seterusnya, okey, kita akan gantikan persamaan 3. Okey. So, ganti persamaan 3. So, kalau ada 3 bulatan ni, ini maksudnya persamaan 3. Kalau 2, persamaan 2 lah. So, kita akan gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Kenapa kita ganti dalam persamaan 2? Kenapa kita tak ganti dalam persamaan 1? Sebab kita dah gunakan tadi persamaan 1 untuk membentuk persamaan yang baru, persamaan 3. So, kita guna persamaan yang belum digunakan, iaitu persamaan 2. So, kita akan gantikan persamaan 3. Ini dia, persamaan 3. X sama dengan 7 tolak Y. Kita akan gantikan nilai X dia ni, 7 tolak Y ini dalam persamaan 2. Bagaimana? Ini penting. Kamu kena tengok dekat sini sebaik-baik yang boleh. So, kita ada 3. Okey, 3. Kita ada X. X ini yang kita akan gantikan. Dengan apa? Persamaan daripada 3. X dia berapa nilainya? 7 tolak Y. Gantikan. Dalam X tu 7 tolak Y. Okey. Dah selesai. Ikut bahagian belakang dia. Tambah Y sama dengan 11. Okey. Kemudian selesaikan. Ini kita kembangkan lah. Okey. Kembangan. Sebab tu teknik kembangan ni sangat penting. Kalau tingkatan 2 kamu belajar bab 2 tu, kamu betul-betul kena mahir. Sebab dia akan aplikasi tingkatan 3, 4, 5. Sampailah habis sekolah nanti. Kalau kamu tak mahir lagi kembangan, bermasalah besarlah. Kamu tak boleh buat yang bawah ni nanti. So, 3 darab 7 dapat 21 lah. 3 darab negatif Y, kita dapat negatif 3Y. Tambah Y ni tambah Y sama dengan 11 lah. Okey, di sini pula kamu mesti selesaikan sebutan yang sama mesti diselesaikan dengan sebutan yang sama. Nombor mesti diselesaikan dengan nombor. Jadi kat sini kita ada 21 kan. 21 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi negatif 3Y tambah Y sama dengan 11. 21 positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif 21. Okey, inilah yang saya sebut. Sebutan yang sama, Y dengan Y, nombor dengan nombor. Tak bolehlah kamu selesaikan 21 tolak 3Y, kamu boleh letak berapa 18Y. Salah tak boleh. Sebab dia sebutan yang berbeza. Ni Y, ini tak ada Y. Ni nombor sahaja, tidak ada pemboleh ubah. Tak boleh selesaikan.
Dia nombor dengan nombor, sebutan yang sama, mesti sebutan yang sama. So, negatif 3y tambah y. Ini operasi ni, aritmetik ni. Ramai lagi yang tak mahir. Macam mana nak selesaikan? Okay, dia macam samalah. Negatif 3 tambah 1. Kan? Negatif 3 tambah 1. Dapat negatif 2. Tapi sebab ni ada y kan? So, letaklah y belakang dia. So, dapat negatif 2y. Sama dengan 11 tolak 21. Okay, 11 tolak 21. Ni pun ada lagi yang tak mahir. Berapa? 11 tolak 21. Negatif 10. Betul. Okay. Kemudian, kita tak nak ni, negatif 2 ni. Kita nak cari nilai y. So, negatif 2 ni kita kena hapuskan dia. So, mesti bahagi dengan dirinya sendiri. Kiri dan kanan. Negatif 2 kiri dan kanan. So, boleh potong. So, tinggal y je. Sama dengan negatif 10 bahagi negatif 2. Dapat berapa? Okay, betul. Dapat y dia sama dengan 5. So, kita dah ada nilai y. Ingat, bila sebut titik, persilangan, maksudnya dalam titik tu ada nilai x, ada nilai y. Sekarang kita hanya dapat nilai y. Kita nak dapatkan nilai x pula. So, kita akan gantikan. So, gantikan langkah seterusnya. Ganti y sama dengan 5 dalam persamaan yang mana? Persamaan mana-mana kamu boleh pilih. 1 ke, 2 ke, 3 ke. Katakan cikgu ambil 3 sebab ni dah mudah. Dia x sama dengan 7 tolak y. So, dalam persamaan 3, kita gantikan y sama dengan 5 tu. So, persamaan 3 kamu, x sama dengan 7 tolak y. Okay, cikgu salin dulu. Nanti ada yang tanya, mana datang ni x sama dengan 7 tolak y. Ini persamaan 3 yang atas tadi tu. Tengok, cikgu dah bulatkan ni. Okay, gantikan nilai y. So, x kamu sama dengan 7 tolak 5. Y dia 5, gantikan. So, kamu dapat x-nya adalah 2. So, kamu dah ada nilai x, 2. Y, 5. Okay. So, itulah jawapannya. Tapi, tulislah sikit. So, x 2 kan? 2, 5. Okay. Ni x, dy. So, jadi kat sini cikgu buat sedikit kesimpulan lah. Maka, okay, titik, persilangan ialah pada x2, y5. Siap. Itu saja. Okay. Ada soalan? Okey. Tengok dulu. Cuba tenung-tenung dulu. Yang lain pun sama. Kita ada ramai hari ni. 10 orang. Bagus Tiga yakin hari ni ramai. Tanah yang hadir. Alamin tadi baru masuk. Boleh tengoklah. Tak apa. Lepas ni kita akan pergi contoh yang kedua. Darwish baru masuk. Okey. Semak jawapan kamu. Semak jalan kerja. Yang pertama sekali. Okey. Kamu lihat dahulu. Okey. Pilih salah satu persamaan. Bila dah pilih, katakan persamaan 1, kamu pilih pemboleh ubah untuk dijadikan perkara rumus. Cikgu ambil X. Okey, so X ini sebagai perkara rumus. Selain daripada X, cikgu pindah sebelah kanan. Cikgu dah pindah Y sebelah kanan. So, jadi persamaan yang baru. Ini persamaan 3. Okey, so dah ada persamaan 3. Kenapa cikgu jadikan X ni sebagai perkara rumus? Supaya cikgu nak gantikan persamaan 3 ni dalam persamaan 2. Macam ni lah state yang seterusnya. So, gantikan persamaan 3 ni, X dia sama dengan 7 tolak Y dalam persamaan 2. Ni, persamaan 2, 3X tambah Y sama dengan 11. So, gantikan dalam X ni, 7 tolak Y, macam ni. Okey? Salin balik yang belakang dia tu, tambah Y sama dengan 11. Selesaikan bahagian kurungan ni, kembangkan dia. Kemudian kamu boleh tentukanlah nilai Y dia. Okey? Dah dapat nilai Y, ganti pula. Y kamu tu sama dengan 5 dalam mana-mana persamaan. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 pun boleh. Sebab kamu akan dapat jawapan yang sama. Jangan risau. Tapi pilihlah persamaan yang mudah. Persamaan 3 ni mudah lah. Sebab dia dah bagi terus X dia. Kita nak dapatkan nilai X. Tak payah pindah randah lagi. Cuma gantikan terus dalam nilai Y ni. Kan?
Okey, kalau dah tengok, bagi tahu cikgu. Ada setengah orang kata kaedah yang kedua ni lebih mudah daripada kaedah graf. Tapi itu semua bergantung kepada kamu kebolehan individu lah. Jadi tak nak paksa kamu mahir yang ini. Tapi kalau kamu mahir ketiga-tiganya, itu bonus Dah ke? Okay, dah So yang seterusnya, buat kesimpulan. Titik persilangan dia adalah pada 2, 5. Itu sajalah. Okay. Dan ni tak payah lukis graf lah sebab dia bukan kaedah graf. Okay, sekarang kita nak bagi contoh seterusnya samalah. Kita gunakan kaedah yang sama. Kaedah penggantian Okay. So 2x tambah y sama dengan 10. Ini persamaan 1. 3x tolak 2y sama dengan 1. Ini persamaan 2. So kita ada 2 persamaan dekat sini. Sama juga langkah yang cikgu sebutkan tadi. First kita pilih mana-mana persamaan. Cikgu nak pilih persamaan pertama. Sebab cikgu nampak kat sini ada y. Y ni kan, dia seorang. Dia punya perkali dia 1. So mudah. Mudah untuk cikgu jadikan dia sebagai perkara rumus. Kalau cikgu pilih 2x, nanti 2 ni kena pindah kanan. So dia akan ada pecahan. Jadi cikgu ambil pembeli ubah yang pembeli ubah perkalinya 1. So persamaan 1 ni cikgu pilih dan cikgu pilih pembeli ubahnya y. So dari persamaan 1, cikgu jadikan y ini sebagai perkara rumus. Selain daripada y, cikgu akan pindah sebelah kanan. Okey. Macam mana? Ni 10 kan? 2x ni cikgu pindah sebelah kanan. So jadi tolak 2x. Ini persamaan 3 kamu. Persamaan yang baru. Tu konsep dia, cara dia. Bila kita nak jadikan y ini sebagai perkara rumus. Mungkin ada yang dah lupa ni. Bagus juga sebenarnya topik tu. Dia membantu untuk kamu faham bagaimana nak pindahkan. Bagaimana nak membentuk perkara rumus. Kita pindahkan pembeli ubah sebelah kanan, nombor ke sebelah kanan dan sebagainya lah. Okay. So y kamu ni sebagai perkara rumus. So bila kita dah dapat y sama dengan 10 tolak 2x persamaan 3 ini. Jadi kita akan tulis. Kita akan gantikan persamaan 3. Gantikan persamaan 3. Tak nampak Gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Okey, sebab 2 ni kita tak guna lagi. 1 ni kita dah guna tadi. Kita nak bentuk perkara rumus. Kita nak bentuk persamaan yang baru, persamaan 3. Jadi kita ganti dalam persamaan yang kedua. Kita gantikanlah y dia. Tadi x kan? Contoh yang pertama cikgu tunjuk tadi x, sekarang y. Jangan pula, cikgu tadi bila kita dapat persamaan yang ketiga, dia punya perkara rumus dia x, sekarang y. Okey, kan cikgu dah cakap. Tiada masalah yang itu ya. Kamu boleh pilih mana-mana x ke y sebagai perkara rumus. Tak ada masalah. Okey? Jangan keliru. Kalau keliru tu biasa awal-awal je. Okey? So ini y. Kalau tadi kamu perasan, ni x kan? Sekarang y. Nanti ada yang tanya, cikgu kenapa y? Dah kamu pilih y ini sebagai perkara rumus? Memang y lah kat sebelah kiri dia. Kalau kamu pilih x, x lah dia kat sini. Okey? So kita gantikan. So 3 x, okey, tolak 2. Sekarang ada y kan? Kita gantikan. Kita ambil daripada persamaan 3 ni. Y dia berapa? 10 tolak 2x. Gantikan 10 tolak 2x. Okey, jadi dah tak ada lagi y. Nanti ada yang tulis letak y kat sini. Salah sebab kita dah gantikan y itu adalah 10 tolak 2x. Ada lagi yang buat nanti. Okey. Tak ada dah y. Kita dah gantikan dah. Sebab
Kita nak dapatkan nilai X bila kita ganti Y tu. So, sama dengan 1. So, tulis balik 3X tolak. Ni kena darab lah, kembangkan. Negatif 2 darab 10. Dapat negatif 20. Okey, negatif 2 darab negatif 2X. Okey, negatif 2 darab 2 dapat 4 Positif 4. Ada X kan? Tulis X. Sama dengan 1. Okey. Kemudian, sini ada X. Ni nombor, ini X. Kan cikgu dah cakap, kita mesti selesaikan pembeli ubah mesti diselesaikan dengan pembeli ubah yang sama. Nombor dengan nombor. So, 3X kan? Ini positif 4X. Sama dengan 1. Negatif 20 ni kita kena pindah sebelah kanan supaya kita boleh selesaikan dia dengan nombor 1 ni. So, positif 20. Bila kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi positif. Okey? So, selesaikan. 3X tambah 4X. Samalah. Macam 3 tambah 4. Kamu dapat 7. Tapi dia ada X. Letak je lah X. So, dia dapat 7X. Sama dengan 21. Okey. Sekarang kita nak dapatkan nilai X. 7 ni kita kena hapuskan. Jadi nak hapuskan, bagi dengan dirinya sendiri. 7 sama juga dengan sebelah kanan. Boleh potong, boleh potong. Jadi X kamu, berapa jawapan akhir? 21 bah. 3 Okey, betul, 3. Gantikan pula. Gantikan X sama dengan 3 dalam mana-mana persamaan yang kamu suka. Sebab kalau cikgu ambil Y, cikgu ambil persamaan 3 ni sebab Y dia dah berada di sebelah kiri. Di sorang-sorang, tak ada lagi nak kena pindah randah. Lebih mudah dalam persamaan 3. Kamu boleh juga ambil persamaan 1, boleh juga ambil persamaan 2. Terpulang kepada kamu. Sebab jawapannya masih dapat sama. Gantikan saja. So, Y sama dengan, cikgu salin dulu persamaan 3 tolak 2X. So, gantikan nilai X. Y sama dengan 10 tolak 2. X dia 3. Okey, kemudian cikgu tulis kat sebelah ni. Y sama dengan 10 tolak 6. Maka Y kamu sama dengan 4. Okey. So, Y sama dengan 4. So, X 3, Y 4. Maka buatlah sedikit kesimpulan. Maka titik persilangan ialah pada X3, Y 4. Dah, siap. Tu je. Cikgu tunjuk balik langkah kerja dia. So, boleh tengok dulu. Tengok, kalau ada soalan, boleh respon terus. Sebab dalam matematik ni kan, dia banyak cara. Tak semestinya guna cara yang cikgu ajar ni. Dan kadang-kadang pengiraan kamu nak ambil persamaan 2 tu. Kamu nak jadikan 2Y sebagai perkara rumus. Boleh je. Tapi jawapan kamu masih lagi sama. Okey? Okey, kelas kita tak adalah sampai pukul 1 mungkin dalam 12.30 tu kita stop lah. Okey, ada soalan? Setakat ni jelas? Boleh nampak tak sedikit? Boleh nampak tak sedikit gambaran kaedah pergantian ni? Nampak dia paling penting sekali, kamu nak pilih pembeli ubah yang mana nak jadikan sebagai perkara rumus. Okey, tu je sebenarnya. Tapi ada setengah soalan tu kan, dia ada soalan tu, kamu tak perlu lagi pilih perkara kamu tak perlu lagi jadikan sebagai perkara rumus. Tapi tak ada dalam contoh soalan ni. Aduh, silap cikgu tak pilih soalan-soalan yang... Sekejap cikgu cuba cari soalan. Ada juga nanti ada yang pening. Mana Sekejap
Sekejap, cikgu cuba cari satu soalan di mana soalan ni kamu tak perlu tulis. Kamu tak perlu buat persamaan 3. Kejap Kejap. Mana Bila nak tak ada. Kejap Tak ada banyak. Okey. Okey. Mana? Ada Tak apalah. Sekejap. Sekejap je. Sedang mencari. Dia ada satu soalan ni, dia unik sikit lah Sekejap. On the way, tengah mencari. Bila nak tak ada. Bila tak nak ada. Macam tak ada. Okey. Okey, dah ada dah. Okey, ni dia. Cikgu anjak dulu. Satu. Okey. Ni soalan dia contoh ada juga soalan bentuk dia macam ni 2x tambah 3y sama dengan 9. Satu lagi persamaan dia x sama dengan 2y tambah 1. Okey, so ada dua persamaan. Ni persamaan 1, ni persamaan 2. Okey. Ini soalan ni unik sikit sebab apa? Kamu perhatikan kat sini. Okey, kita ada 2x tambah 3y sama dengan 9. Kita ada x sama dengan 2y tambah 1. Okey, untuk kes yang macam ini, kan cikgu cakap, langkah pertama kita pilih pemboleh ubah untuk kita jadikan sebagai perkara rumus. Okey, untuk yang kes macam ini, kamu lihat kat bahagian persamaan 1 dia, ni 2x tambah 3y sama dengan 9. Yang kedua, x sama dengan 2y tambah 1. Kamu lihat pada persamaan 2 ini, kita dah ada perkara rumus kat sini, iaitu x ini. X ni dah memang dia seorang-seorang sebelah kiri. Jadi kamu tak payah lagi guna persamaan 1 ni, kamu nak bentuk persamaan 3. Tak payah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti, kenapa kita tak ambil jalan yang lebih mudah? Kenapa kita nak ambil jalan kerja yang lebih panjang? Betul tak? Macam contoh kalau kita nak beli barang kan, kata nak beli timun. Timun dah habis kat rumah. Okey. Ada dua pilihan sekarang ni. Satu nak pergi Giant, jaraknya 10 km. Satu lagi, kedai dekat belakang rumah saja, lebih kurang 10 meter. Kita nak pergi yang mana? Kita nak pergi yang jauh ke kita nak pergi yang dekat? Lebih baik kita pergi yang dekat kan? Jimat masa, jimat tenaga. Sama juga dengan yang ini. Kenapa kita nak guna persamaan 1 ini dan kita pilih pemboleh ubah untuk kita jadikan perkara rumus, sedangkan kat bawah ni dah ada, dah siap dah bagi. X ini sebagai perkara rumus. Jadi tak payah lagi nak pening-pening buat persamaan yang ketiga. Kalau contoh soalan macam ini, terus sahaja gantikan. Gantikan persamaan 2 dalam persamaan 1. Nampak? Tak ada dah persamaan 3. Kamu dah skip satu jalan kerja. So mudahlah. Kalau kita boleh dapat yang lebih mudah, kenapa kita nak pergi yang lebih susah? Jadi kat sini, kamu kena berfikir dahulu. Lihat dulu soalan tu baik-baik. Telitikan dulu soalan tu. Okey? So kita gantikan saja. Kita ada 2x. So x tu kita gantikan. Kan ni x kan? Persamaan 2 ni kita ganti dalam persamaan 1. So gantikan x ni dengan 2y tambah 1. Okey? Tambah kan? 3y. 3y sama dengan 9. Kembangkan 2 darab 2, 4y. 2 darab 1 dapat positif 2 tambah 3y sama dengan
9. Asingkan dia. Nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. So, kita ada 4Y tambah 3Y sama dengan 9. 2 ni pindah kanan. So, dia jadi tolak. Okey. Tolak 2. Okey. So, 4Y tambah 3Y. Macam 4 tambah 3 lah dapat 7. Salin je lah Y. Sama dengan 9 tolak 2 dapat 7. Kemudian, hilangkan 7 ni. Kita nak hapuskan dia. Bagi dengan 7. Ni pun sama. Bagi dengan 7. So, boleh potong. Cancelkan dia. Tinggal Y sama dengan 1. Okey. Kemudian, gantikan. Gantikanlah. Y sama dengan 1 dalam Y sama dengan 1 dalam persamaan. Mana-mana persamaan? Persamaan 2. Cikgu pilih sebab dia dalam bentuk ni dah. X ni kita nak cari kan. Cuma belah kanan je kita kena masukkan nilai Y. So, gantikan. X sama dengan, cikgu salin dulu. Ni persamaan 2 kamu. So, X kamu sama dengan 2. Y dia 1 tambah 1. So, X kamu nilainya 2 tambah 1. So, X kamu sama dengan 3 kan. So, kita dah ada nilai X 3. Y1. Buat kesimpulan. Titik. Persilangan. Pada X3. Y1. Dah siap. Ni contoh soalan yang sebenarnya agak mudah lah. Sebab apa? Kadang-kadang kamu excited. Kan? Ikut step cikgu cakap tu. Okay, cari pemboleh ubah. Nak jadikan, ambil X lah contohnya. Nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Dah yang ni kena pindah sini. 2 ni kena pergi jadi bahagi sebelah kanan. Jadi dah jadi pecahan. Susahlah sikit nanti. Tengok dulu soalan. Kalau jumpa bentuk macam inilah. Kalau tak ada, tak bolehlah ikut cara ni. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Wow. Tak ada soalan ni. Tak tahu ni nak cakap cikgu rasa seronok ke risau ni sebab tak ada soalan ni. Agak-agak semua clear lah Okay. So, kita nak bagi contoh yang seterusnya. Boleh tak kamu cuba selesaikan cikgu? Kita ada X tambah 2Y sama dengan 3. Kita ada 3X tambah 4Y sama dengan 11. Okay, cuba kamu bantu cikgu dapatkan jalan kerja dan jawapannya sekarang. Terus buat dalam buku. Ini kira tugasan kamu lah. Semua yang masuk kelas hari ni cuba buat. Tak payah lagi nak buat latihan dah lepas ni. Cikgu tak payah bagi tugasan. Nanti kita bincang terus. Cuba dulu. Buat setakat mana kamu boleh buat. Okay? Jangan tak buat langsung. Kalau tak buat, rugilah masuk kelas. Tapi tak buat. Sedangkan mungkin ada lagi kawan kamu yang nak masuk kelas tapi tak ada peluang. Tidak ada data. Tidak ada telefon. Line slow dan sebagainya. Cuba hendak dicuba, hendak tahu keupayaan kamu. 3 contoh cikgu bagi dah tu.
Baru ni kan ada banjir kan. Banjir kilat kan. Kepala air dekat Kedah tu kan. Mula-mula tengok ingat kat luar negara. Rupanya dekat Kedah. Teruk jugalah kan. Kalau kamu tahulah. Okay, kita ada 11 orang ni. Semua cuba Aiman, Akil, Atika, Emil, Muhammad Al-Amin, Muhammad Izzan, Nabil, Syakirin, Nazira, Akila, Putri, Sofia, Zalfa. Okay, cubalah. Darwish. Okay, cuba rugi tak cuba. Boleh tengok balik stat. Ni stat-stat dia. Kalau ada yang tak ingat tadi cikgu tulis tu. Dah. Dah siap kan? Nasib baik dah siap. Buat je. Okay. Sebut dulu. Satu negatif satu. Kamu dapat satu negatif satu. Bukan titik pertengahan tau, Aiman. Persilangan. Ha. Aduh, pertengahan pula dah dia. Okey, lawak sekejap. Titik persilangan ya. Bukan pertengahan. Lain macam bunyi pertengahan tu. Okey, negatif satu. Satu negatif satu. Ada lagi tak yang lain? Dapat jawapan? Kita dah ada seorang Aiman. Terima kasih Aiman. Okey, yang lain? Ramai ni. 11 pemikiran yang kita ada ni. Minda. 11 minda. Saya perlukan seorang lagi. Akilah ke? Syakirin ke? Sofia ke? Zalfa ke? Kalau maru buat dah. Kalau malu nak cakap, mesej je. Kan ada tempat mesej tu. Itu cikgu tengok. Izan ke? Emil ke? Al-Amin ke?
Siapa-siapa lah. Akil ke? Okay. Masa sekarang lah kita nak belajar ke hadapan nanti kamu dah belajar ke peringkat yang lebih tinggi nanti, tak boleh malu-malu dah tau. Kamu masuk universiti ke, matrik ke, banyak assignment kamu kena bentang kat depan. Kena bercakap depan pensyarah, depan cikgu. Sekarang kalau kamu tak cuba, macam mana nanti kamu rasa bila kamu dah ke peringkat yang lebih tinggi? Bila malu, susahlah nanti. Jadi gugup. Sekarang ni kita tak tengok muka pun kan. Masa ni lah kamu nak praktis bercakap. Pengucapan awam bercakap. Ni lah masanya. Tak boleh malu ni, kita bukannya buat benda yang salah. Kita bincang benda yang betul. Ilmu kan. Sama lah macam kita kuliah agama kan. Kan ada sesi pertanyaan, soalan. Bukanlah penceramah je yang bagi talk, tapi dia akan buka juga soalan. Itulah kamu untuk bercakap. Itulah medan kamu untuk bercakap. Okay? Kalau sekarang kamu tak mulakan, nanti bila dah sambung ke peringkat yang lebih tinggi, macam mana? Cikgu bagi tahu ni, ini pengalaman Cikgu dulu pun malu juga. Nak bercakap kat depan kelas, masa zaman sekolah. Nak bercakap tu punyalah susah sampai berjoget-joget kat depan tu. Okay? Gunalah sebaiknya sekarang ni masa yang ada. Okay, ada lagi tak jawapan? Ya. Betul, tapi tertinggal kedua-dua persamaan garis lurus. Bet, ulang balik. Bet, kedua-dua persamaan tu dah betul. Tambah sikit, kedua-dua persamaan garis. Dah betul dah tu, cantik dah tu. Ayat BM ini belajar, kita dah merentas kurikulum Bahasa Melayu. Okay? Baguslah ni, Aiman Yang lain pun respon lah. Bukan semua tak bagus, bagus. Tapi untuk praktis bercakap tu, boleh mula daripada sekarang. Sebab kita tak bercakap bersemuka pun. Tak tengok muka-muka kan. So malu tu sepatutnya berkurang lah. Okay lah. Mungkin ada yang rasa suara tu aurat kan untuk perempuan. Tapi ni kan ilmu kan. Kita bukan menyanyi. Okay. Ada lagi tak? Okay, ayat Aiman tadi tu dah cantik dah, betul dah. Cuma jawapan tu kita tak tahu betul lagi ke tak Okay. Kita semak lah Okay, sebab tak ada yang respon. Okay, kita ada X tambah 2Y sama dengan 3. Cikgu tulis balik. X tambah 2Y sama dengan 3. Jalan kerja mungkin tak sama Aiman, tak apa. Tapi jawapan kita boleh semak sama ataupun tak. 3X tambah 4Y sama dengan 11. So, ini persamaan 2. Okay, kita tengok apa ni jalan kerja Aiman. Aiman, kamu jadikan persamaan mana? Pemboleh ubah yang mana? Perkara rumus. Okey, dari persamaan 1 kan? Okey, 3 tolak 2, 2Y. So, ini persamaan baru kamu. Persamaan 3. Okey, betul tak ni? Betul lah kan? Okey, so persamaan 3 ni kamu ganti apa dalam persamaan mana? Mana boleh dalam persamaan 3? Okey, dalam 3 ganti dalam 3. Pelik pula bunyi dia. Persamaan 3 dalam persamaan 2. Okey, kita ikut langkah kerja yang Aiman buat. Okey, so 3 mana persamaan 2? Okey, ni dia 3 kan? 3 X dia, ni dia persamaan 2 persamaan 3 kamu. Gantikan 3 tolak 2Y. Sorry. 3 tolak 2Y tambah 4Y sama dengan 11. Selesai kan? So dapat 9 tolak 6Y 3 darab 3 9. 3 darab negatif 2Y dapat negatif 6Y. So tambah 4Y sama dengan
11. Okey, kemudian asingkan pembali ubah dengan pembali ubah, nombor dengan nombor. So, yang tinggal kat sini negatif 6y tambah 4y sama dengan 11 tolak 9. Okey, selesai kan? Negatif 6 tambah 4. Dapat negatif 2. Letak je y kat belakang. Sama dengan 11 tolak 9. Okey, kita dapat 2 kan? So, negatif 2 ni kita nak hapuskan dia. So, bagi dengan negatif 2. Yang ni pun kena bagi dengan negatif 2 lah. Boleh potong. Tinggal y sama dengan 2 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 1. Setakat ni betul kan? Y kamu negatif 1. Okey, gantikan. Y sama dengan negatif 1. Dalam persamaan mana, Aiman, kamu guna? Aiman, kamu ganti dalam persamaan. Persamaan 3. Okey, dalam persamaan 3. So, gantikan. X sama dengan 3 tolak 2 Y. So, gantikan nilai Y negatif 1 X sama dengan 3 tolak 2 negatif 1. Okey, so X kamu sama dengan 3. Okey, negatif 2 darab negatif 1 kita dapat Okey, 3 tolak 2. 2 darab negatif 1. Kita akan dapat berapa ni? Berapa? Berapa ni kelas? 3 tolak 2 darab negatif 1. Ha. Ha. Okey, selesaikan kurungan. Okey, kita selesaikan. So, negatif. Okey, 2 darab negatif 1 kita dapat negatif 2 lah kan? Yang mana tu? Okey, cikgu buat kat sini lah, besar sikit. So, X kamu sama dengan 3 tolak, ni dia, yang asal. So, X sama dengan 3 tolak, okey, 2 darab negatif 1. Dapat berapa? Negatif 2 kan? Betul tak? Selesaikan kurungan. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. X kamu sama dengan 3. Ni tolak. Ini negatif. Tolak jumpa negatif. Negatif jumpa negatif. Positif So, dapat 2 kat sini. X kamu sama dengan 5 Aiman. Saya dapat 5. Yang mana? Oh, okey, okey, okey. So, tanda tu lah kan. Yang ni. Uh-huh. Okey, 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 okey. Ambil 2 je. Kita darabkan 2 je dengan negatif 1. So, dapat negatif 2. Kemudian kita selesaikanlah. 3 tolak negatif 2. So, negatif jumpa negatif. So, dia dapat positif kat situ. Kena berhati-hati dekat sini ni. Ni dekat atas ni. Cikgu highlightkan dengan warna ungu. Ni ni kat sini. Sorry. Kena berhati-hati kat sini ni. Okey? Sebab apa? Kalau kamu nak masukkan sekali negatif 2, negatif 1 pun sama je, dia akan dapat positif. Kemudian salinlah 3 kat depan dia. Dapatlah X sama dengan sama je. Okey? Kalau kamu nak bawa sekali negatif ni, negatif 2 darab negatif 1. Tapi kalau kamu tak bawa, dia jadi macam ni. So, dia akan jadi negatif 2.
kurungan, ada tolak kan. Lepas tu 3. Ni X. So, X kamu sama dengan 5. Ha. Betul. Du ah, tak boleh sebab kamu okey okey. Kamu dah buat siap-siap -2 darab -1 kan? Dia betul lah. So dapat 2 kan? Sepatutnya dapat 2. Bila 2 tu kita tahulah depan dia positif. Sebab tu cikgu tulis yang macam ni. Okey. Kena berhati-hatilah kat sini sebab kamu kalau salah kat situ kan, nilai X kamu dah salah, maka kamu tak akan dapat markah penuh lah kat sini. Okey, tak apa. Sekurang-kurangnya kamu nampak di mana kamu punya kesilapan kamu tu. Sama juga dengan yang lain tau. Sama kalau boleh kena berhati-hatilah. Kadang-kadang saya sendiri pun bila cuba buat tersilap juga. Biasalah manusia ni akan juga melakukan kesilapan. Tapi kesilapan tu janganlah sentiasa berulang. Kenalah perbaiki Okay. Okay. Last. Soalan terakhir. Cuba buat yang ini. X tambah 2Y sama dengan 3. 3X tambah Y sama dengan 14. Okey, yang ni boleh tak kalau cikgu bagikan kamu sebagai tugasan lah sebab dah 12.30 ni mungkin ada nak pergi sembahyang Jumaat ke. Persediaan tu semua. Boleh tak cikgu bagikan tugas, jadikan sebagai tugasan ataupun nak bincang kat sini? Ha, Macam mana? Nak bincang ke ataupun nak jadikan ia sebagai tugasan? Kamu buat dulu ke? Kamu buat dulu kita bincang ataupun nak stop sini, cikgu bagi dalam grup, kamu cuba selesaikan dan hantar pada cikgu. Macam mana? Buat dalam? Okey, maksudnya saya boleh boleh boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini lebih awal lah sebab ini hari Jumaat Okey, kalau ada boleh bagi tahu sekarang, kalau tak ada lepas ni cikgu akan terus hantar tugasan ni dalam grup dan kamu cuba selesaikan dan tolong hantar pada cikgu lah setakat ni kan kawan-kawan yang sama je yang hantar. Okey. Cikgu bukannya nak marah tau tapi buat apa nak marah, kamu dah besar dah kan. Ha, dah boleh berfikir mana yang baik mana yang buruk Kalau kamu rasa benda tu baik untuk kamu hantarlah kan. Tu je, cikgu tak marah pun. Tapi cikgu cuba nak menyedarkan kamu kita ni PDPR sampai bulan 10. Kalau kamu macam ni berterusan susahlah nanti. Okey, susah bagi cikgu juga untuk menentukan tahap penguasaan kamu sejauh mana kamu mahir. Okey, yang hantar tu alhamdulillah cikgu tahu kemampuan kamu kat mana. Tapi yang tak hantar tu mendebarkanlah nanti jangan ada pula cakap cikgu kenapa saya dapat macam ni. Cuba tanya diri sendiri di mana kelompongan kamu? Di mana silap kamu? Okey? Saya pun ada silap juga. Mungkin saya tak tegas dengan kamu tapi saya tak nak tegas-tegas. Saya tegas pada benda yang sepatutnya lah. Untuk PDPR ni saya tak nak kamu stres sangat. Kita santai je. Tapi tolong hantarlah. Okey? Itu sahaja daripada saya. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita sudahi kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminus